So kita akan dapat jawapan dia ialah 45. Atau boleh hafal lah. Okey, 3/4 bermaksud 45 minit. So 45 minit. So dari situ kita just perlu tolak sahaja. 8 jam 20 minit tolak 5 jam 45 minit. Kita tengok ni, 20 dengan 45, 20 lebih kecil, so kita tak boleh nak tolak kan, so kita pinjam lah. So ni jadi 7. So kat sini dia akan jadi 20 tambah 60. Kenapa tambah 60? Sebab macam tadi, 1 jam 60 minit. So tambah 60 sajalah, so tinggal 80. Sini baru kita tolak macam biasa. So 80 tolak 45, kita akan dapat 35. Yang ni 7 tolak 5 akan dapat 2. So tinggal jadilah 2 jam 35 minit. C jawapannya. Right. Seterusnya. Okey. Kita tengok soalan 19 tu. Jadual 2 menunjukkan bilangan telur di kedai Encik Yusof. So saiz dia, kita ada dua saiz lah. Kita ada besar, kita ada kecil. So bilangan telur dia dah bagi kat sini. Tak payah saya tulis kat atas. So soalan dia lah, Encik Yusof menjual 3621 biji telur besar dan 3891 biji telur kecil. Berapakah bilangan telur yang masih ada di kedainya? Alright. So besar ada 8349. Saya tulis di sini B besar 8 3 4 9. Okey. Dan kecil ada 825 lebih banyak. Okey. 826. Ini besar, ini so kecil bersamaan dengan 826 lebih, saya tulis ni maksudnya lebih lebih dari besar. Okey. So dijual banyak ni. So berapa banyak tinggal? D. Alright, kawan kita dah jawab jawapan dia lah D. Okay, ada selain daripada D?
C. Alright. Kita ada C, kita ada D. Okay, Haris? Okay. Alright. Kita cek sama-sama. So, yang besar ada 8, 3, 4, 9 biji telur. Yang kecil ialah 8, 2, 6 lebih daripada besar. So first kali kita boleh ambil tahulah berapa banyak sebenarnya kecil ni. Kecil ni apa perlu kita buat ialah kita ambil je yang besar. Okay. Ambil yang besar iaitu 8, 3, 4, 9. Tambah je lah dengan 8, 2, 6 kan. So kita dapatlah jawapan kuantiti kecil keseluruhan. Kita akan dapat nilai dia ialah 9170. Selepas tu dia bagi tahu kita, Cik Yusof jual 3621 biji telur besar, 3896 biji telur kecil. So, seterusnya kita tengoklah pula berapa yang tinggal. So, 8349. Okay, 8, 3, 4, 9. Kita tolakkan sebab ni besar dengan yang besar lah. 3, 6, 2, 1. 6, 2, 1 akan jadi jawapan dia ialah 4, 7, 2, 8. 4, 7, 2, 8. Okay, ni yang tinggal, yang besar. Yang kecil pula daripada 9175, kita perlu tolakkan sahaja dengan 3, 8, 9, 6. 3, 8, 9, 6. Kita tolakkan, kita akan dapat jawapan dia ialah 5, 2, 7, 9. 7, 9. Lepas tu, apa yang perlu kita buat? Kita tambahkan dua ni. Kita tambahkan 4728 dengan 5279. Kan? Okay, tambahkan dulu ni dan kita akan dapat nilai dia ialah 10007. Jawapan dia C sebenarnya. Okay. Tambahkan, so kita akan dapat 10,007. Okay. Macam tu cara pergerakan untuk kita dapat jawapan ni lah. Oops. Alright. So, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 20. Soalan. Okay. Darjah 7 menunjukkan harga bagi sekilo pisang, iaitu RM5.40. Puan Damian bayar sekeping wang kertas senilai RM50 dan mendapat wang baki sebanyak RM4.10. Berapa jisim pisang dalam kilogram yang dibeli oleh Puan Damian? Okay.
C. Alright, kawan kita ada jawab C iaitu 8.5 kilo. Tak payah lain, try dulu. C. C, kita lagi. Is K over here. Oh yeah. It's 90 degrees somewhere over here. After 90 degrees, there's a measurement mark Q. So, C mostly Jadi jom kita check sama-sama macam mana cara dia. Alright, so dia bagi tahu kita sekarang harga sekilo ialah 4.50.4 RM5.40 sorry, RM5.40 untuk sekilo. Lepas tu dia tanya, lepas tu dia bercakap kat kita, Puan Damia beli dengan dia beli tapi dia bayar dengan RM50. Lepas tu dia dapat baki balik RM4.10. Okay. Jadi berapa sebenarnya GSIM yang diperlukan, berapa banyak kilogram yang ada yang Puan Damia beli. Okay, cara dia macam ni. Okay, first kali, kita tahu dia beli dengan harga RM50, dapat baki RM4.10. Dia bayar dengan RM50, dapat baki RM4.10. So, kita boleh tolakkan sahaja. Okay, RM50, kita tolak dengan RM4.10. So, kita akan dapat jawapan dia ialah RM45.90. Betul? Kan? RM45.90. Okay, RM45.90 itulah harga pisang yang Puan Damia beli. Jadi, untuk kita tahu berapa sebenarnya kilogram dia, apa boleh kita buat? Kita bahagikan je dengan RM5.40. Okay. Kita boleh gerakkan dia. So, kita akan dapat 459 bahagi 54. Okay. Awak buat pembahagian dia. Okay, boleh bahagilah. So, selepas kita buat pembahagian, kita akan dapat jawapan dia ialah RM8.5 kilogram ataupun 81/2 kilogram. So, betul jawapan dia ialah C. Ni awak bahagi je lah 459 dengan 54. Nanti kita akan dapat 8, akan dapat baki dan kita just perlu kecilkan sahaja. Okay. Betul jawapan dia ialah C. Seterusnya. Okay. Oops.
Soalan nombor 21. Darjah 8 menunjukkan waktu mula dan waktu tamat satu uji. Berapa lamakah masa ujian tersebut dalam minit? Dalam minit. B. Dadu. Bola. 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 B. Bola juga. Ada lain? B. Bola juga. Okay. So semua bola lah Alright. Sebab this one just kita tengok lepas tu kita boleh dapat jawapan kan. So kalau betul-betul kita tahu ini adalah 8 suku. Yang ini adalah 9 20. Okay, ni 8 suku. Ini adalah 9 20. So awak boleh tolak untuk dapat jawapan atau macam saya apa yang saya buat. Ini 8. Kita start dari sini. Kalau kita buat satu pusingan, itu akan dikonsider sebagai 1 jam atau 60 minit lah. So jarum akan duduk dekat sini iaitu 9 suku. Kan? Daripada 8 suku, 9 suku, jarum panjang dekat sini lah. Lepas tu dia bergerak lagi 5 kat sini. Untuk dapat 9, 20 minit. So 60 tambah 5, so betul lah jawapan dia ialah B. 65 minit. Itu cara laju untuk kita cari jawapan dia. Okay. Seterusnya, Mak. Ni tak tolong tutup mic dulu kalau tak ada nak tanya. Alright. So jadual 3 menunjukkan bilangan barang elektrik dalam sebuah kedai. Periuk nasi 80, mesin basuh 30 kurang daripada periuk nasi, kipas 4 kali bilangan mesin basuh, televisyen 3/4 daripada bilangan kipas. Berapakah pecahan televisyen daripada seluruh barangan elektrik itu? Dia tanya pecahan televisyen dari seluruh barangan elektrik itu. Okay.
Alright, jumpa. ABCD. Ada penambahan. Okay, dapat ABCD. Okay, so kita cek dulu boleh? Kita cek dulu soalan nombor 22. Okay, sekarang ni soalan dia. Soalan dia panjang sikit lah sebenarnya. Okay. First, dia bagi kita jadual. So, untuk bilangan elektrik yang ada dalam kedai. Bagi tahu kita period nasi ada 80. Lepas tu dia bagi tahu kita mesin basuh ni 30 kurang daripada period nasi. So, maksudnya 80 tolak 30 lah kan. Kita perlu buat 80. Yang ni lah 80. Tolak 30. So, kita akan dapat jawapan dia ialah 50. So, kita tahu sekarang mesin basuh ada 50. Kipas pula 4 kali ganda mesin basuh. So, mesin basuh ada 50. So, 50 kali 4. 50 kali 4. Kita akan dapat, yes, 200. 2000 pula. 200. Lepas tu, televisyen. 3/5 daripada bilangan kipas. So, 3/5 dari bilangan kipas. So, darab dengan 200. Dan kita akan dapat nilai dia ialah 120. Okay. Lepas tu dia tanya apa? Dia tanya ialah pecahan televisyen daripada seluruh. So, kesemualah. So, nak tak nak kita kena campur semua dulu. So, 80 campur 50 campur 200 campur 220. Kita akan dapat 450. Itu keseluruhan. Dia tanya televisyen daripada keseluruhan. So, 120 bahagi 450. Buang-buang. Dan kita akan dapat jawapan dia sebenarnya adalah 4/15. Sifir 3 pakai sifir 3 lah. So sifir 3 kita boleh kecilkan 12 dengan 45 untuk dapat 4/15. So jawapan dia ialah C. Pakai sifir 3. Okay. Macam itulah. Panjang sikit. Okay, panjang sikit tapi macam tu cara dia. Alright. Alright. So kita terus sambung soalan nombor 23. 23. Antara berikut yang manakah apabila dibundarkan hasil tambahnya kepada ratus ribu terdekat menjadi 8 juta?
Bola. Bola, bola, bola. Okey, kalau kita ada jawab bola. Ada lain? Bawah. Bola juga. Okey, ada 2 orang jawab bola. Okey, jom kita check sama-sama Boleh ya? Bola juga. Okey, cantik. Alright. So basically sebenarnya betul 23 jawapan dia ialah bola. So kita tengok bola sajalah. So basically apa yang berlaku kalau kita tambah semua, kita akan dapat 8, 8, 8, 8, 9, 0, 4, 0, sorry. 4 so tengah atas kan. 0, 8. Itulah. 8, 0, 4, 0, 9, 8, 8. Lepas tu dia cakap ratus ribu yang terdekat. Ratus ribu, so tengok yang ni dan nombor sebelum dia. Nombor sebelum dia ialah 4. Jadi tak payah tambah apa-apa. Jadilah 8 juta. So betul jawapan dia ialah B. Nice. Betul, betul, betul. Okay, seterusnya. Soalan nombor 24. Raja 9 menunjukkan sebuah bikar yang berisi susu. Berapakah isi padu susu dalam liter di dalam bikar itu selepas Suhaini meminum 350 mililiter daripada okey, ada jawapan? D. Dadu. D. Dadu juga. Ada 2 orang jawab dadu.
Ada lagi? Okay, so ada dua orang jawab D So jom kita check sama-sama. Betul tak D? Basically betul Jawapan dia lah D lah. So first kali kita nak kena kenal pasti berapa banyak sebenarnya dalam ni. Okay, berapa banyak dalam ni tadi? Ada berapa liter? Ada berapa tadi? Mana-mana yang dah jawab dapat jawapan tadi? Berapa liter awak dapat? Okay. So basically kalau kita tengok betul-betul sebenarnya ianya adalah 1 liter dan 1, 2, 3, 4, 5 kan. So maksudnya satu ni adalah 2. So 2, 4, 6. So 1.6 liter. Ataupun kalau kita tukar kepada mililiter, sebab jawapan dia kat mana? Jawapan dia nak sebab dia tolak dengan 3.5 mililiter. Okay, tak apa. Dia nak dalam liter juga. So tak payah tukar lah Biar je dalam liter. Okay. Asalnya 1.6 liter susu dia dalam ni. Okay. So daripada situ, dia minum 350 mililiter. So 350 mililiter. Kalau kita tukarkan dia kepada liter, kita akan dapat jawapan dia ialah 0.35 liter. Macam mana kita bahagikan dengan 1000? So kita dapat 0.35 lah. Jadi daripada situ kita just perlu buat 1.6 tolak dengan 0.35 dan kita akan dapat jawapan dia ialah 1.25 mililiter. Liter. So 0.25 kalau awak ingat, ia juga adalah 1/4. So dia akan jadi 1/4 liter. So betul jawapan dia ialah D, iaitu 1/4 liter. Yang ni awak boleh hafal atau kalau awak tak hafal, apa yang boleh buat ialah 0.25. Saya tulis kat sini Sorry terabur sikit. 0.25 kita bahagikan sahaja dengan bukan 0.25, sorry. 25. Kita bahagikan dengan 100. So kita akan dapat nilai dia 1/4 lah. Macam tu. Okay. So, seterusnya. Nombor 25. Tanisha membuat sebuah piramid bertapak segi 4 tepat dengan sekeping karbon. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri piramid itu?
Ya saya. Ya saya. Kenapa? Bola. Alright, bola. Kalau kita jawab bola ada lain. B. Bola juga. Okey. Okay. So, B. B. Okey, cantik. So basically jawapan dia betul lah. Ianya adalah 5B. 5B. 25 jawapan dia lah. Iaitu 5 satah, 8 tepi dan 5 bucu. Kalau ada siapa-siapa yang mungkin tak sure, basically piramid 3 segi tu, 4 segi tu macam ni. Okay, dia 4 segi. Lepas tu dia ada piramid macam tu lah. Kan? So, kita ada 1, 2, 3, 4 dan 1 dekat belakang. So, ada 5 satah rata. Itu dia panggil satah rata. Permukaan yang rata. Okay, permukaan tu satah rata. Tembi ni garisan-garisan ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi belakang. Ada 8. Bucu ni lah kawasan-kawasan bengkok-bengkok ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 bucu. So, 5 satah rata, 8 tepi dan 5 bucu. Tepi ni kadang-kadang kita panggil dia sebagai sisi lah. Tepi boleh, sisi boleh. Nice. B. Seterusnya, soalan nombor 26. Darjah 10 menunjukkan grid segi 4 sama yang sebahagian daripadanya di lorek. Antara pecahan berikut yang manakah bersamaan dengan bahagian yang berlorek? Okey. Nampak kan?
Dadu. Dadu. Alright, kalau kita ada jadual lain. D. Dadu juga. Alright. D. Dadu juga. Okay, so basically jawapan dia betul adalah dadu. Macam mana dapat dadu? Okay. Basically apa yang perlu kita buat hanyalah kita kira je berapa banyak yang telah dilorek dibahagikan dengan keseluruhan. Kita tengok betul. Dekat sini ialah 10 darab. Ada 10. So bermaksud keseluruhan ialah 100. Okay, setiap ada 100 kotak lah. So lepas tu disebabkan ni 10-10, yang ni penuh. Kan ni penuh. Sebanyak 7. Kalau kita kira betul-betul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. So maksudnya ada 70 lah kat situ. Kita dah tahu. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tambah 6 jadilah 76. So 76 yang berlorek. So daripada situ kita perlu buat je 76 bahagi 100. Okay. Dan kalau kita kecilkan, kita akan dapat nilai yang paling kecil ialah 19 per 25. Sebetulnya jawapan dia ialah D. Dadu. Nice. Macam tu pakai CV2 pelan-pelan pun tak apa, jangan risau. Dia tak semestinya kena terus macam zap dapat nilai kan. So turunkan kecil. Sekejap saya kita buat ni last. Lepas tu kita rehat sekejap sebelum kita masuk sains. Okay. So Rajah 11 menunjukkan jisim sebiji durian. Okay. Zara menambah 2 biji durian lagi dengan jisim masing-masing ialah 3.5 kilo dan 2950 gram ke atas penimbang. Berapakah jumlah jisim dalam kilogram ke semua durian di atas penimbang itu? Okay. So, yang ni biar saya baca. Nanti saya tulis kat bawah. Okay, kita baca dulu. Berapa sebenarnya kilogram untuk Rajah 11 ni? 1 kilogram, 2 kilogram. Lepas tu dia tambah sebanyak 1, 2 garisan. Tapi satu garisan ni maksud berapa? Kalau kita tengok betul, ianya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kat sini maksudnya setiap ni ada 0.1 kilogram lah 0.1 yang adalah 0.2. Jadi 2 tambah 0.2 kita akan dapat nilai dia ialah 2.2 kilogram. So daripada situ dia nak dalam kilogram. Yang asal tadi nilai dia ialah 2.2 kilogram. Ya, dadu ni yang ni Awak dapat yang ni Okay. Dapat dadu lah. D. Dadu juga. Okey, ada 2 orang jawab dadu. D. Dadu juga. Okey. So jawapan dia kita check terus. Okey, so betul lah jawapan dia ialah D. Dadu. Okey, 2.2 kilo yang asal, yang ni kita ialah 3/4 kilogram, atau kita boleh tukarkan kalau kita ingat 3/4 bermaksud ialah 0.75. Gram, kita tahu 1 kilogram bersamaan dengan 1000. So kita boleh bahagikan dengan 1000.
Kalau kita gerakkan titik dia, kita akan dapat nilai dia ialah 2.95. Seterusnya kita tambah sahajalah semua, iaitu 2.2 tambah 0.75 tambah 2.95. Okay, and totalnya betul, kita akan dapat 5.9. Okay, so betul lah nilai dia lah D. Okay, so take a rest 5 minit. Nanti kita akan masuk untuk sains pula, okay? Sebelum tu, saya nak double confirm balik dengan awak untuk sains. Yang mengikuti kelas sains dengan Cikgu Sasya itu, dia bagi tahu saya lah, yang you guys sebenarnya baru habis chapter 11 Yang kat dalam buku ni dah habis semua dah. Yang dalam buku ni habis semua dah. So yang ni dah pakai lah. Dah. Oh, dah pakai Oh, Ha. okay. Alamak, saya pun tak ada bahan lain ni sekejap. Tak apa, saya cari bahan lain sekejap. If anything, kita akan check sama-sama, okay? Awak cuba tengok soalan ni sekejap. Pernah tengok tak soalan ni? Tak pun tak apalah. Kalau pernah pun kita uh, kita buat sama-sama lah ni boleh Pernah tengok tak soalan ni?
Tak pernah? Okay, nice. So kita buat latihan yang ni lah So tak apa, rehat dulu sekejap. Kita akan terus kita check. Alright. InsyaAllah jom kita check sama-sama. Kita buat sama-sama soalan. Sebenarnya ini soalan UPSR tahun 2019, kertas sains. UPSR tahun lepas. No, bukan tahun lepas, 2 tahun lepas. Alright. So, awak boleh baca tak? Dia kecil sangat. Okay. Boleh. Boleh insyaAllah Okey. Saya baca sekali kat skrin sama dengan awak. So, Raja 1 menunjukkan 2 alat yang digunakan untuk mengisar cili X dan Y. Apakah yang berlaku sekiranya alat X diganti dengan alat Y? A. Kurang daya diperlukan. B. Rasa cili menjadi lebih pedas. C. Tekstur cili menjadi lebih halus. D. Masa cili dikisar akan menjadi lebih lama. A, B, C, D. C. Berapa? C? D. E, D. Dadu. Ha. Dadu. Alright. Kalau kita dah jawab dadu lagi. C. Cacing. Lain? So, basically untuk soalan ni, dia tanya. First, ialah bahan pengisar kan. Memang mesin mengisar lah. Kita masuk cili, kita pusing, dia bunyi-bunyi, terus jadi. Lepas tu lagi kita menumbuk. Kita tumbuk pakai tangan kita. So, A dia cakap apa akan jadi kalau kita ambil pengisar ni, instead of kita kisar, kita tumbuk. Apa jadi? Kurang daya diperlukan. Salah lah. Sebab kita kena tumbuk. So, lagi banyak daya. Instead of just, melainkan kalau kita pakai pengisar kan, kita hanya perlu buka switch je kan. So ni, rasa cili menjadi lebih pedas. Tak ada kena-mengena. Pedas tak pedas cili bukan masalah mesin kita. Pedas tak pedas cili masalah cili. Kan? So tekstur cili menjadi lebih halus. Sebenarnya untuk pengetahuan, pengisar kalau kita kisar dia, dia akan menyebabkan ianya lebih halus lagi. Sebab dia pakai pisau sebenarnya kan. Pisau. So dia potong dengan laju. So dia makin halus. Tapi masa untuk kita kisar cili tu akan jadi lebih lama. Contoh, kalau kita So jawapan dia ialah D sebenarnya. Kalau kita pakai mesin pengisar kan kita just buka tu lebih kurang dalam beberapa saat dah boleh, dah siap dah cili kisar. Tapi kalau kita nak tumbuk, masuk sikit-sikit, tumbuk. So lama lah. So jawapan dia ialah D. Masa untuk dikisar akan menjadi lebih lama. Alright. Boleh nampak Raja 2 menunjukkan satu mesin ringkas. Satu mesin ringkas X yang terdapat di jambatan kayu. Apakah X? C. Okey, satah condong ada lain?
C. C, cacing. Okey, cacing. Ada lain? Hello, baby, you're the reason why. So, X tu apa sebenarnya? X ni adalah satah condong. Satah tu maksudnya macam satu papan lah papan. Dan dia pun condong, ada condong dia kan. So, satah condong. Okay. So, betul. Yes, C. Uish, besar-besar soalan dia ni. Kejap. Rajah 3 menunjukkan penggunaan botol plastik sebagai pasu bunga. Okey, pasu bunga botol plastik. Apa yang berlaku sekiranya lebih ramai rakyat Malaysia menggunakan bahan boleh guna semula jadi seperti rajah 3? Apa akan jadi kalau kita lebih banyak menggunakan plastik atau bahan-bahan yang boleh diguna balik, macam tak tahu lah, macam buat pasu ke buat apa kan? Apa akan jadi? Menambahkan penggunaan bahan api, menjimatkan sumber alam. C, menjimatkan sumber alam. C. Okay. So tengok kita check satu. A, menambahkan penggunaan bahan api. Salah lah, betul. Sebab kenapa? Sebab kita tak payah nak buat baru kan. Penambahkan kos penghasilan bahan. Memang tak adalah sebab tak ada benda nak dihasilkan. D, menambahkan pencemaran. Tak ada sebab kita gitar semula kita guna balik. So betul jawapan dia ialah C. Nice. Baik. Oops. Dia ni. Oh. Surat satu. La ilah, tenggelam. Sorry. Kucing saya masuk kat dalam bakul. Banyak kain dia tenggelam masuk dalam kain. Okey, nombor 4. Kita baca dulu So maklumat berikut adalah tentang 4 batang iaitu P, Q, R dan juga S. Okey, 4 batang sungai. Carta palang yang mewakili maklumat di atas. P paling tercemar. Q lagi tercemar dari R, S lagi tercemar dari Q. Okey. P paling tercemar, Q lebih tercemar. So Q, R. Q, R. P paling atas. So P, yang lain semua di bawah ni. Q, R, S bawah ni lah So S akan lebih tinggi daripada Q. Jadi, carta palang mana yang mewakili maklumat-maklumat tu? Oops. Betul. A, B, C, D. D. Dadu. 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 Ada lain selain dadu? Alright. So dia bagi tahu kita tadi P paling besar, Q mesti besar lagi daripada R dan juga S mesti lebih besar daripada Q. So betul Jawapan dia ialah D. Bagus. Ya Allah, itu aku soalan dia. Okey. Rajah 4 menunjukkan longgokan kereta rosak yang dilupuskan di tempat pelupusan. Okey, ini ada kereta banyak-banyak kat dalam longgokan untuk tempat pelupusan lah. Okay, kereta. Antara berikut yang manakah paling sesuai memunggah kereta tersebut keluar dari kawasan longgokan? Mana? A, B, C, D. A. A. Okey, kau jawab A. A tu apa? Tak tahu. Tak tahu.
Tapi A Tak tahu. tak tahu. Magnet besar. Yes. Betul. Betul. Basically apa yang berlaku sebenarnya, dia sama macam jentolak, cuma di hujung dia ni, dia ada satu magnet yang kuat. Jadi apabila kita letak atas kereta atau letak dekat dengan kereta, dia akan melekat. So kereta akan melekat lah kat sini. Lepas tu bolehlah kita pindah-pindahkan dia kan. Macam ni kalau kita nak angkat satu-satu susah. Yang ni kita bukan nak mengorek kereta. Yang ni pun kita bukan nak mengorek kereta kan. Kita nak mengangkat. So nak angkat ni lah. So betulnya jawapan dia lah A. Okay. Raja 5 menunjukkan satu siratan makanan. Okay. Ada algae, haiwan R, algae dimakan oleh haiwan S dimakan oleh haiwan U. Algae dimakan oleh haiwan U. Haiwan T memakan haiwan R dan juga haiwan S. Antara berikut yang manakah betul berdasarkan siratan makanan tu? Haiwan S berkurang jika semua haiwan U mati. Selalu saya zoom out sikit, US nampak tak? Nampak. Nampak cuba baca. Cuba baca ke situ tengok. Haiwan T akan mati jika semua haiwan S dan R mati. Haiwan R S bertambah jika semua haiwan U mati. Haiwan T akan mati jika semua haiwan R mati. B. Bola. Bola. Okay. So jawapan dia ialah bola. Betul. Apa yang berlaku? Apa sebenarnya berlaku? So dia tanya yang betul. So kita kena cari yang betul lah. So dia cakap haiwan S akan berkurang kalau haiwan U semua mati. Dia cakap kalau U ni tak ada, S ni berkurang. Tak logik lah kan? Kenapa? Sebab U akan makan S. Jadi kalau U tak ada, S makin banyak sebab tak ada nak makan dia. R. R S bertambah jika semua haiwan U mati. R S bertambah apabila U mati. R, U tak makan R. So maksudnya R ni ada ke tak ada ke, dia takkan efek kuantiti R. Okay, U ni ada ke tak ada, haiwan R takkan efek apa-apa. Jadi matinya haiwan U tidak akan merubah kuantiti R. So kat situ pun salah. Haiwan T akan mati jika semua haiwan R mati. Kalau R semua mati, adakah U akan mati juga? Tak. Kenapa? Sebab ada S yang dia boleh makan. Okay. Haiwan T akan mati jika semua haiwan S dan R mati. Now, kalau kedua-dua ni mati, T akan mati juga. Betul lah, sebab T dah tak ada, maka okay. So betul, jawapan dia ialah B. Seterusnya. Antara cara tapalan berikut yang manakah menunjukkan kesan pengurusan bahan buangan sisa secara tidak terancang. Tidak terancang. Apa akan berlaku? A, B, C, D. A. Ayam. 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 Lain selain daripada ayam. Okay, so now dia cakap kat kita. Okay, dia cakap kat kita antara carta palang banyak-banyak ni A, B, C, D, yang manakah sebenarnya akan menunjukkan kesan pengurusan bahan buangan secara tak langsung. Apa akan jadi kalau kita buang sampah, okay,
kita buang sampah banyak-banyak, lepas tu orang tak ambil kisah. So kadar pencemaran sepatutnya akan makin meningkat setiap tahun. Kenapa? Cuba bayangkan kalau kita buang sampah tepi jalan tak ada orang angkat. Nanti kan sama lama kita lalu tepi jalan, sampah akan makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. So daripada situ keluarnya pencemaran. So jawapan dia A, betul. Nice. Akhirnya satu buka dua soalan. La ilaha illallah. Okey. Nombor 8. Sejumlah ikan di dalam tong yang berisi air akan dihantar dari Terengganu ke Kuala Lumpur. Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan ais tersebut tidak mudah cair? Bola. 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 B. Bola juga. Lain. Semua bola, setuju bola. So jawapan dia betul. Okey, bola. Sejumlah ikan. Basically apa yang berlaku apabila kita tabur garam dekat atas ais, dia menyebabkan ais tu lagi lambat cair. Okey, itu memang perkara yang berlaku dah. Apabila ada garam dekat ais tu akan lebih lambat cair. Okey, seterusnya. Nombor 9. Tenaga yang boleh dibaharui bermaksud tenaga yang boleh apa? Adakah dijanakan daripada sumber yang sedia ada secara berterusan mengakibatkan pencemaran, dijana daripada bahan api menghasilkan tenaga lain? A. Ayam, mana lain? A. Ayam, ada lain? Ayam. Okey. So, tenaga yang boleh dibaharui. Istilah dia yang penting kat sini, boleh dibaharui. Bukan bermaksud tenaga ni ada baru. Tiap-tiap hari jadi baru. Tidak. Ianya bermaksud dia boleh dijana daripada sumber setia ada secara berterusan. Bermaksud, contoh dia ialah macam sinaran matahari. Kan? Sinaran matahari. Kita tak payah nak tak payah nak tambah apa-apa, kita nak tolak apa-apa, just buka aja, nanti matahari tu akan sentiasa ada. Itu maksud dia, dibaharui tu maksudnya benda tu sentiasa ada. Okay? Dan kita tak payah, benda yang memang dah sedia ada. Benda tu memang dah sedia ada pun. Matahari kan, kita lahir-lahir memang dah ada matahari kan, mana ada kita cipta matahari. So matahari tu memang dah ada. So kita boleh gunakan matahari tu untuk mendapatkan tenaga. So sumber yang sedia adalah, betul. A jawapan dia. Oh, panjang balik. Apa banyak sangat soalan-soalan berkenaan graf ni? Okey, tak apa. Ini membahasa. Jadual 1 menunjukkan keputusan sesuatu penyiasatan bagi pertumbuhan mikroorganisma pada suhu bilik R, S dan T. Adalah 3 keping roti yang digunakan dalam penyiasatan. Okey, ini roti penyiasatan. Apa yang dibuat? Kita nak tengok pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Pertumbuhan mikroorganisma. Roti.
R. Tempoh masa roti menjadi rosak lebih panjang. S. Paling panjang. T. Panjang. Antara berikut carta palang manakah yang mewakili maklumat dalam jadual 1? So, T panjang, S paling panjang, R lebih panjang. Dia main bahasa pula kat situ kan. Lebih panjang. Okay. So, apakah jawapan dia? R, S, T. A, B, C. Di antara graf tu mana satu sebenarnya yang menunjukkan? A. Ayam. A. Ayam. Lebih panjang, paling panjang, panjang. Saya tahu ramai yang tengah serak. Bola. Bola. So actually jawapan dia sebenarnya adalah bola. Sebab T panjang, R lebih panjang, S paling panjang. Okay. So dia menggunakan bahasa lah. Macam main bahasa sikit. Okay, 11. Hazli sedang melukis menggunakan sebatang pensil. Dia hendak memadam kesilapan pada lukisannya. Dia tidak mempunyai pemadam getah. Apakah cara terbaik untuk memadam kesilapan tersebut? Guna permukaan jarinya yang basah, guna tisu yang basah, guna gelang getah, guna kapur C. kasut. C. Gelang getah. Alright, orang jawab C. C. Gunakan gelang getah. Dan betul jawapan dia menggunakan gelang getah lah. Sebab kenapa? Sebab memang kalau getah kita boleh macam mainan getah, ada daripada getah kan. Gelang getah pun daripada getah juga. So getah fungsi dia sama, dia boleh memadamkan pensel lah Okay, sorry. Macam kenapa tak ada ni? Okay, sekejap. Kita banyak sikit. Apa So, Rajah 6 menunjukkan satu penyiasatan terhadap dua jenis bahan buangan X dan Y yang ditanam di dalam bekas berisi tanah selama 4 minggu. Okay, ini barang-barang yang disimpan dalam tanah selama 4 minggu. So, buangan X, ikan, kita tambah dalam bahan buangan X, ikan, letak dalam tanah selepas 4 minggu tak cakap. Selepas sebulan sebenarnya. Lepas sebulan, hilang. Plastik, kita ini adalah botol plastik, letak. Selepas sebulan, masih lagi ada botol plastik. Okay. So, apakah kesimpulan yang dibuat daripada penyiasatan? Bahan X dikerumuni oleh serangga, manakala bahan Y tidak. Bahan X mengeluarkan bau busuk, manakala Y tidak. Bahan X tidak terbiodegradasikan, manakala bahan Y terbiodegradasi. Bahan X boleh mereput, manakala bahan Y tidak mereput. X adalah ikan, Y adalah botol. A, B, C, D. D. Dadu, ada lain? D. Dadu juga. Okey, ada lain?
D. Dadu juga. Okey. Ada lain? Okay, so basically betul jawapan dia ialah D. Mereput, satu lagi tidak mereput. Kenapa? Sebab dia cakap X ni hilang, yang Y ni tak hilang. So dia tak mereput, yang ni dia mereput lah. Betul jawapan dia ialah D. Dadu. Seterusnya. Soalan nombor 13. Allah. Nampak tak? Boleh baca tak? Ke kecil sangat? Okay, 13. R, S dan T adalah 3 langkah untuk menyiasat keupayaan beberapa objek untuk terapung. R, dimasukkan semua objek ke dalam akuarium yang berisi air. S, apa? T, kenal pasti bahan yang digunakan untuk membuat setiap objek. Antara berikut yang manakah langkah S? A, mengukur jisim setiap objek. B, rekod isi padu air selepas beberapa minit. C, pegang satu hujung objek dan rendam hujung satu lagi ke dalam air. D, perhatikan kedudukan setiap objek sama ada berada di atas permukaan atau di dasar akuarium. D. Dadu. Okay, D, dadu. Ada lain? D. D, dadu. Okay, basically So basically betul lah Jawapan dia ialah dadu. So dia letak first object dalam akuarium, lepas tu kita tengoklah dia terapung ke dia tak terapung. Selepas kita tengok dia terapung tak terapung, kita tengoklah bahan apa yang terapung dan bahan apa yang tidak terapung. Okay. Ya Allah ya Tuhanku. Taklah. So nombor 7 menunjukkan penyataan tentang interaksi antara hidupan. Belalang makan padi, ayam makan padi. Katak dan ayam makan belalang. Burung helang makan katak dan ayam. Saya ulang lagi sekali. Belalang makan padi. Ayam pun makan padi. Katak dengan ayam makan belalang. Burung helang makan katak dengan ayam. Antara berikut yang manakah mewakili pernyataan di atas? B. Dadu. Ada selain dadu? D. Dadu, ada lain? So, jawapan dia ialah dadu. Betul. So, dia cakap tadi. Ayam makan padi. Belalang makan padi. So, arrow dia ke ayam, arrow ke belalang. So, betul lah Lepas tu dia cakap, katak dengan ayam makan belalang. So, ada bergerak ke ayam, betul. Belalang pun katak makan belalang lah. Lepas tu dia cakap, burung helang makan ayam dengan katak. So, dia bergerak macam tu juga. So, ini adalah rantaian makanan dia lah So, jawapan dia ialah D. Okay. 15. Satu mesin kompleks bermaksud alat yang
Mengurangkan penggunaan tenaga manusia, menjadikan kerja lebih mudah dan pantas, berteknologi tinggi atau menggabungkan beberapa mesin ringkas. B. Bola. Kawan kita ada jawab bola. C. Ada cacing. Ada lain? Okay, so basically satu mesin kompleks bermaksud alat yang menggabungkan beberapa mesin ringkas sebenarnya. Okay. Untuk A dengan C ni, untuk teknologi tinggi ni, mesin tak semestinya berteknologi tinggi. Itu pertama. Yang ni ialah mesin. Okay. Apabila cakap mesin kompleks, maksud dia ialah menggabungkan beberapa mesin ringkas. Baru kita sebut dia sebagai mesin kompleks. Okay, itu istilah sahajalah. Seterusnya soalan nombor 16. Semasa Ahmad memasang kemah, kemahnya telah tersangkut pada dahan pokok dan terkoyak. Antara bahan berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk menampal bahagian yang terkoyak itu? Plastik, kepingan plastik, bulu haiwan, kain kapas atau kad manila? D. D. A. Salah. A. Salah. A. Ayam.
Ayam. Ada ayam, ada B, ada C tadi saya dengar. Tapi jawapan dia A. Betul. Mana-mana yang jawab A. Kenapa bukan B, C dengan D? B, bulu haiwan. Bulu haiwan halus-halus ya. Kan? Macam mana kita nak pakai bulu haiwan untuk tutup kemah kan? Kain kapas dengan kad manila, kedua-duanya kertas dan satu lagi kain. So kedua-dua tu benda yang boleh serap air. Dia nak tutup kemah. Kemah kita tak boleh bagi masuk air. So plastik lah satu-satunya yang akan menghalang air masuk ke dalam kemah. Okay, betul. Nice. Seterusnya, soalan nombor 17. Rajah 8 menunjukkan satu pengelasan objek tentang kebolehan cahaya untuk menembusi objek. Okay. So pengelasan dia legap, opaque, objek W. Lut cahaya, translucence, objek X. Lut sinar, transparent, objek Y. Okay. W legap, X lut cahaya, Y lut sinar. Antara berikut yang manakah mewakili objek X, W, X dan Y? Ini okay. Ni legap, ni lut cahaya, ni lut sinar. Dadu, alright. D. Dadu, okay. Ada 2 dadu. Lagi? Dadu. Dadu juga, okay. Okay. So, jawapan dia betul D. Pintu kayu kan kita tak boleh lepas kan. Legap ni maksudnya kita tak nampak lah apa yang ada di sebalik dia. Kain kasar, gauze, kita masih boleh nampak. Walaupun tak jelas tapi still sama. Tu lut cahaya lah, betul. Cermin mata, basically kalau cermin mata tertutup, kita tak payah cermin mata kan. So, dia jelas dengan jelasnya. So, betul. Ianya adalah lut sinar. Betul. Jawapan dia tadi. Okay, sorry. Oh. Rajah 9 menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan daya geseran di atas permukaan berbeza. Okay. Di atas permukaan kaca dia bergerak dalam 10 meter. Dalam permukaan kertas pasir akan bergerak dalam 5 meter. Ramalkan jarak gerakan gulingan pasir di permukaan papan. 12, 8, 5, 3. Bola. Bola. Lagi? Ada selain daripada B? Sebab dia ada Komputer saya lag balik. Sini ada masa dia lag, ada masa dia tak. Saya macam, stres sikit.
Okey, kita check balik. So, permukaan kaca dia bergerak dalam 10 meter. Kertas pasir dalam 5 meter. Kita kena ingat, kalau kita ingat balik, dalam permukaan kaca ni dia licin. Okey. Kertas pasir ni sangat kasar. Dan kalau atas papan ni dia dalam tengah-tengah. Dia tak selicin kaca, dia tak sekasar kertas pasir. Jadi, jawapan dia ialah di tengah-tengah lah, B. Betul Jawapan dia ialah B, di tengah-tengah. Macam 12 ni dia lebih panjang daripada kaca, so maksudnya salah. 5 sama macam kertas pasir, dia tak sekasar kertas pasir. 3 maksud dia pun tak lebih kasar daripada kertas pasir. So jawapan dia ialah B, bola. Betul. Seterusnya. Baik. Apa ni? Raja 10 menunjukkan satu aktiviti dijalankan oleh Jabatan Perhutanan. Ada aktiviti, ada pokok-pokok balak, lepas tu ada macam pokok kecil-kecil. Okey. Antara berikut, yang manakah dikaitkan dengan usaha jabatan tu? Okey, pemeliharaan, pemuliharaan, kemandirian spesies atau interaksi antara kehidupan. D. Dadu. D. Dadu. 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 Okey, kawan kita jawab dadu juga. Okey, dadu, interaksi antara kehidupan. Kita tengok balik. Kita tengok balik. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Dah berapa slow sangat komputer ni. Sekejap. Okey. So, dia bagi ada balak, ditumbangkan lah, potong. Lepas tu dia tanam balik. So, ini sebenarnya nama dia ialah pemuliharaan. Dia memulihkan balik. Dia dah tebang. So, pokok tu dah tak ada kan? So, dia naikkan balik. Okay. Dia bukan interaksi antara spesies sebab ini sebenarnya spesies yang sama je. Pokok balak je semua ni. Ditanam balik, penanaman balik lah apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Nama dia pemuliharaan. Kita pelihara balik. Memulih. Pulih. Okey, seterusnya nombor 20. Antara berikut yang manakah urutan yang betul tentang gerhana matahari? Gerhana matahari. A, B, C, D. C. C. Cacing. Jawapan dia ialah C. Betul. Okey. Dia makin masuk gerhana matahari, lepas tu dia keluar. Wah, yang lain ni semua gambar sama, cuma dia bercelaru. Yang ni je susunan yang betul. Okey, betul. Nice. Apa ni? Jadual 2 menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan menggunakan sebiji belon yang telah ditiup dan didedahkan di bawah cahaya matahari. Kita tiup dia, lepas tu kita letak dia bawah matahari.
Pukul 8 pagi, ni saiz dia besar ni je. Lepas 3 jam, lepas 2 jam, besar lagi. Jadi pukul 8 pagi. Lepas 2 jam lagi, tengah hari tu, besar juga. Besar terus. So, apakah kesimpulan yang boleh dibuat apabila belon menerima haba? What happen? Apa jadi apabila belon menerima haba? A. A. Udara dalam belon berkembang. Dan saya oh. Ya Allah ya Tuhanku. Dah apa lah. Lag saja. Ya. Okay. So jawapan dia betul lah A, iaitu udara dalam belon semakin mengembang. Okay. Itu basically apa yang berlaku lah. Jadi tu memang benda yang boleh berlaku, udara. Apabila haba semakin meningkat, maksudnya makin panas, so udara akan makin mengembang. So betul jawapan dia A. Sekejap, lag. Ui, ya Allah ya Tuhanku. Ui, sekejap. Subhanallah. Ya. Sekejap. Come on. Come on. Sekejap. Ya Allah ya Tuhanku. Cabut. Okay, nice. Okay, la ilaha illallah. Okay. Raja 11 menunjukkan sebuah carta pengelasan tentang unit ukuran. Okay, ukuran panjang. Dia ada something jengkal, something kilometer. Rajah N. Apakah yang mewakili M dan juga N? Alright. M. Milimeter. N. Depa. N. Sentimeter. N. Milimeter. M. Hasta. N. Sentimeter. M. Depa. N. Hasta.
D. Dadu. Ada lain? C. Cacing. Ada lain? So basically jawapan dia adalah C. Alright? Sebab yang ni sebenarnya satu jenis ukuran yang berbeza-beza mengikut siapa yang ukur. Yang ni adalah ukuran matriks yang standard kita pakai lah. Meter, kilometer, sentimeter, milimeter, meter semua tu. Okay? So hasta ialah cubit. Okay? Hasta. Hasta ni basically daripada hujung jari sampai hujung jari lah. Itu satu hasta. Okay? Satu depa, itu satu jengkal. Satu hasta, saya tak ingat satu hasta macam mana rupa dia. Tapi hasta ni something yang kita gunakan badan jugalah. Okay? So jawapan dia C. Hasta je ni. Hasta. Hasta. Nanti saya tengok boleh hasta. Tak silap hasta ni sebelah tangan kot. Kesedepa. Hasta. Okay. Soalan terakhir malam ni. Boleh? Boleh. Okay, soalan terakhir malam ni Raja 12 menunjukkan 4 jenis tumbuhan yang ditanam dalam sebuah rumah hijau. Pokok kembung, serai, lidah buaya, limau nipis. Okay. Antara berikut yang manakah akan terpencar dan tumbuh di luar pasu? Di antara pokok kembung, serai, lidah buaya, limau nipis, mana yang akan terpencar dan tumbuh di luar pasu? C. C. C, lidah buaya. Okay, okay. A. Ada A. Ada lagi? Ada lain? Maaf saya tak boleh tengok chat sekarang sebab kalau saya tengok chat nanti dia lag. E. A juga. C.